Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Minta maaf gangguan sikit kali. Dah 2 hari dah. Kahak tekak rasa tak selesa jadi batuk. Ya, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada petang ini untuk mengimarahkan surah Mukhlisin ini dengan pengisian-pengisian yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan kita mengambil jalan untuk membaca hadis-hadis Nabi SAW dalam kumpulan hadis 40 Imam Nawawi. Kita dah sampai hadis yang ke-33 ya, dan kita bincang dulu sampai kepada walhamdulillah tamlaul mizan ya. Alhamdulillah subhanallah ya. Baik, saya baca hadis ni sebelum kita mulakan. Sebelum tu teringat saya tadi bila masuk dekat surau ni tadi ada kawan sebut dengan saya, ni semua ni pencen dia kata. Pensioner lah, semua ni pencen. Semua ni pencen polis dia kata. Tak tahu tidak kan. Semua ni pencen polis. Alhamdulillah lah kan. Pencen menjadi penunggu rumah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Alhamdulillah. Kan. Nak jadi penunggu rumah Allah ni bukan senang kan. Rumah yang paling mulia di atas dunia ni rumah Allah ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian saya teringat pula dia kontra dengan yang itu. Masa saya dululah baru pencen, masuk kelab pencen. Dah pencen kita masuk kelab pencen. Masuk kelab apa? Kelab tenis. Pencen masuk kelab tenis. Main tenis lepas pencen kan. Bolehlah 2-3 bulan, lepas tu tak boleh. Sebab apa? Sebab dia main tenis tu sampai ke matahari dah jatuh kan. Pukul bola tenis tu sampai tak nampak bola pun nak main lagi. Begitu sekali. Tak boleh jadi. Saya jadi warden masa tu kan. Tak boleh kata. Sekejap je lah kan. Jadi alhamdulillah lah jadi kita jadi pensioner, jadi penunggu rumah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan dengan amalan kita yang istiqamah ini, insya-Allah kita juga dapat menjadi penunggu syurga di hari akhirat nanti, insya-Allah ya. Mudah-mudahan niat kita baik ya, begitu. Baik, sebagai mukadimah ya. Baik, hadis kita lagi sambung hadis yang ke-33. Saya baca hadis ni balik semula, nanti kita bincangkan, sambung perbincangannya dalam kitab ini. Hadisnya berbunyi an Abi Malik Haris bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard was-salah nur was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullun nasi ya'du fabai'un nafsahu wa mu'tiquha au mubiquha, rawahu Muslim. Makna hadis dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suci itu sebahagian iman dan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi ruang di antara langit dan bumi, dan semayang itu cahaya, dan sedekah itu keterangan, dan sabat itu sinaran, dan Al-Quran itu hujah, dalil bagi engkau atau atas engkau. Sekalian manusia itu berpagi-pagi
maka ada orang yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Riwayat oleh Muslim. Jadi kita dah bincang sampai kepada yang saya tanda dalam kitab ni lah, kepada di sekitar huraian alhamdulillah dan subhanallah. Kita dah bincang sampai setakat itu, dan kesimpulan daripada perbincangan itu mungkin kita boleh ambil pengajarannya, ya tentang alhamdulillah ini. Dalam hadis yang lain disebut kalimatani khaifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibata ilallah ilar rahman. Jadi makna kalimah yang dua ini, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah ini maksudnya kepada orang kata subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Dua kalimah ini maksudnya dia ringan kita sebut dengan lidah kita, tapi dia berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita ambil petikan hadis ini. Kesimpulannya kita sentiasalah mengatakan alhamdulillah, berzikir dengan alhamdulillah, ya, ataupun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu yang kita zikir selalulah. Ataupun kita subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baik, ya, itu kenaan dengan kalimah-kalimah zikir yang mana sangat memberi kesan kepada kita kalau kita istiqamah melaksanakannya, ya. InsyaAllah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, ya, untuk nak mendapat kecintaan kita, ya, ataupun mendapat Allah menyukakan kita, supaya Allah suka kepada kita. Dan bila Allah suka kepada kita, maka dia akan berilah segala rahmat kepada kita dengan nikmat-nikmat yang tertentu, insya-Allah. Seperti mana nikmat yang kita hadapi hari inilah, ya, nikmat kita bekerja dulu kena pencen, lepas tu kita dapat duduk di surau, ya, tetap menunggulah di tempat-tempat lain, tak menjadi penunggu di tempat yang lain. Kita menjadi penunggu iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kita sambung dengan perbincangan dalam kitab, iaitu berkaitan dengan semayang, sedekah dan sabar. Dalam kitab hadis dikatakan semayang, ya, sembahyang itu nur, wassadaqah burhan, ya. Jadi kita dalam kitab ini dia bincang sedekah dan sabar. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan lagi, ya, lepas hadis yang disebutkan tentang kalimah alhamdulillah subhanallah itu, bahawa dia kata sembahyang itu ialah cahaya yang menerangkan jalan hidup yang sebenar. Cahaya ni cahaya yang menerangkan kehidupan kita yang sebenar. Cahaya bagi orang yang mengerjakannya dalam dunia dan akhirat. Jadi cahaya ni bukan untuk dunia sahaja, bahkan untuk akhirat, ya. Kita orang yang solat ni orang yang berjaya lah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Azan ni dengar, marilah kita semayang, marilah kita menuju kejayaan. Jadi maksudnya dalam Al-Quran ni qad aflahal mu'minun, ya. Semuanya orang yang semayang itu, ya, begitulah banyak kejayaan, katakan. Tapi lah hadis ini disebut cahaya. Cahaya tu maksudnya di sini iaitu cahaya yang menerangi kehidupan dunia yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini melalui jalan-jalan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan cahaya semayang itu, cahaya di dunia. Cahaya di akhirat, pastilah niat kita itu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita dapat pahala untuk hari akhirat. Dan kita tahu bahawa solat inilah persoalan yang akan pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Baik. Dan Rasulullah pernah menerangkan bahawa barang siapa yang melihara semayang, Rasulullah, adalah baginya cahaya dan alasan, ya, dan kelepasan pada hari kiamat. Baginya tu cahaya apa? Cahaya yang menjadikan alasan dan untuk dia melepaskan pada hari kiamat. Pada hari kiamat ni kita katakan banyak halangan-halangan dia, azab-azab dia kan, banyak halangannya ni. Jadi halangan bagi nak menghilangkan halangan hari-hari akhirat itu iaitu semayang,
Baginya, kata Rasulullah, memelihara semayang adalah baginya cahaya. Kita jaga cahaya, ya, dan alasan, kita boleh jadi alasan dan kelepasan, ya, pada hari kiamat. Kita dapat melepaskan diri kita daripada hari kiamat tentang pertanyaan tentang solat, ya. Dalam hadis yang lain dia kata, kalau tak ada yang wajib pun, kata Allah SWT, tengok sunat-sunat dia, ya. Kalau ada sunat-sunatnya pun maka dikira, kan, begitu. Tanda Allah tu sangat sayang kepada kita tentang solat yang diwajibkan kepada kita. Itu yang dimaksudkan dengan cahaya di situ. Kemudian dia kata, dan barang siapa tidak memeliharanya, tadi yang jaga ni, yang tak meliharanya, tidaklah ada cahaya baginya. Tak adalah ruang-ruang ataupun jalan-jalan ke arah dia untuk nak mendapat, kita katakan, kehidupan dunia yang cemerlang, ya, yang hasanah, ya, yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Jadi kita minta kebaikan dunia, kan. Jadi kalau dia tak ada solat, maka dia di sana dia tak ada. Baginya tak adalah yang itu, ya. Dan dia pun tidak ada alasan, ya. Tidak boleh bagi alasan dan kelepasan, dan adalah ia pada hari kiamat bersama dengan Fir'aun. Fir'aun ni kita tahu lah, mungkin kita baca sejarah Fir'aun, ya. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan, dia kata, kan, akulah Tuhan kamu. Sampai macam itulah, ya. Haman, ya, Haman juga ni seorang manusia yang sibuk, ya, dengan tugasan, ya, tanggungjawab mengurus negara, kan, lupa, ya. Qarun, ya, orang yang nak kumpul dunia, nak kumpul duit, ya, untuk dunia, kan, nak kumpul duit yang banyak-banyak untuk dunia. Kita faham macam itulah. Qarun ni orang yang simpan duit banyak-banyak. Kemudian Abi Khalaf, ya, Abi Khalaf, ya, orang yang baik, ya. Jadi ini 4 golongan ini. Jadi na'udzubillah min zalik lah. Kita minta, ya, jangan ada 4 golongan ini. Tapi golongan ini, 4 golongan ini, Fir'aun tu last minute dia beriman juga dengan Allah SWT, kan. Tapi tak terima iman dia masa dia nak ditenggelamkan oleh air Laut Merah, kan. Satu dia kata, saya beriman dengan, aku beriman dengan Tuhan kamu Musa, kan. Masa tu baru dia kata dia nak beriman, tapi dah terlewat lah, dah sampai ke halqum dah, ya. Dia punya napas tu baru dia nak sedar. Jadi pengajaran kepada kita jangan sampai macam tu lah, kan. Jadi kalau nak sedar tu daripada sekarang, masa kita sihat ni, boleh kita berkhidmat lagi, boleh kita tebus balik segala kesilapan yang kita lakukan, ya. Jadi kalau dah sampai peringkat yang macam tu, dah tak boleh, kan. Ada juga orang bagi, dia kata sunat bila kita buat korban ni, bila kita buat korban hari raya ni, pergi tengok sembelihan itu, tengok sembelihan tu, ni orang tengok sembelihan tu. Ni saya dengar dulu ada ustaz kita, dia tengok sembelihan tu, tengok masa lembu tu disembelih, kemudian dia kan punya krok tu, nak ketika dia nak habis nyawanya tu, krok itu dia kata sakaratul maut tu, kan. Tu sakaratul maut. Tengok itu pengajaran tu. Jangan sampai macam itulah, ya, baru kita nak, orang kata ni. Jadi ambillah kesempatan masa kita sihat ini. Betul, kita rebutlah 5 perkara sebelum datang 5, iaitu sihat sebelum sakit, kan. Ada lagi lah, hidup sebelum mati dan sebagainya, kan. Okey, ya. 4 orang tersebut, iaitu 4 orang yang disebutkan nama tadi itu adalah ketua orang kafir. Ketua orang kafir. Ini orang yang kafir. Dan orang yang meninggalkan semayang adalah bersama mereka. Ini golongan orang yang tinggal semayang ni bersama yang kumpulan inilah, kumpulan 4 orang ini. Sebab kalau dia meninggalkan kerana pengaruh perniagaan, dia kata, jadi dia bersamalah dengan Abi Khalaf ni,
Abi Khalaf, dia kata Abi Khalaf bersama Abi, dia kata kalau dia tu kerana apa? Pengaruh perniagaan, mungkin kerana sibuk dengan urusan perniagaan dan sebagainya ni kan, tak sempat nak solat, ya. Jadi sama kumpulan dengan Abi Khalaf ini orang yang sibuk hari ni perniagaan, korporat kan dan sebagainya kan, bisnes besar-besar gitulah keadaannya, tak sempat nak semayang, ya. Saya ingat ada Datuk Nasaruddin seorang, dia ada kilang proton dekat Semenyih tu, kilang spare part proton, kan, buat spare part macam maggat, macam apa dah proton tu dekat tu. Jumpa dengan saya dekat masjid, dia sembahyang asar dekat masjid, lalu jumpa dengan saya kata, Datuk daripada mana? Saya, tuan daripada mana? Saya dekat ni, dia kata. Lepas tu dia jumpa saya satu ketika dulu, dia kata, Ustaz boleh tak tolong bantu saya untuk sembahyang tarawih staf saya dekat Kelang, kan? Dia tu boleh insya-Allah, kan? Dia kata jangan buat panjang Ustaz, buat 8 cukup lah, nanti dia orang bila kan. Saya pergilah kat Kelang tu, kan? Rupanya baru saya tahu dia tu Datuk Nasaruddin, ya, kan. Dan dia ada apa, selalu singgah kat masjid lah, kadang-kadang isyak, kadang-kadang asar, kadang-kadang kadang-kadang maghrib dia singgah, ya, balik singgah. Tanya sibuk Datuk kerja sendiri, dia kata macam tu lah, dia kata, kan, sibuk, dia kata. Tapi yang ni pun tak boleh tinggal agak, dia kata, sibuk. Rupanya dia ada satu lagi dia buka kelas tahfiz di Ulu Langat. Satu cerita kelas tahfiz di Ulu Langat. Jadi maksudnya berniaga juga kan. Tapi dia sempat sempat beramal, ya, untuk, ya, supaya jangan kesibukan urusan ni, dunia itu, perniagaan itu menyebabkan dia tak sempat hal-hal yang macam ni. Nak ambil sedikit masa untuk nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kerana kerajaannya atau kerana kekuasaannya, maka ia bersama Firaun. Ini orang yang sibuk kerajaan, pemerintah kan, yang sibuk. Tak tahulah PMO kita ni macam mana sekarang, ya, PMX ni. Tengok rata masjid dia sembahyang, kan. Tengok alhamdulillah lah. Yang elok kita sebut lah, kan. Yang elok kita sebut, bukan malah kita sokong lah, tak, kita sebut kan. Yang elok kita sebut, alhamdulillah, kan. Itu pemerintah, kan. Kadang-kadang jangan kita larut lah dengan keadaan ni. Kadang-kadang kita ni bila jadi pemerintah ni, daripada yang kita rasa kita ni siapa, kan, lepas tu bila naik ke atas tu kita rasa ni hebat orang ni, kan. Kita rasa begitu, kan. Jadi ini pun kita kena jagalah, maksudnya. Itu sama dengan orang yang dikatakan dalam hadis ni, dikatakan sama dengan orang yang dikatakan Firaun tadi, golongan itu, ya, yang tak semayang disebabkan kerana sibuk dengan menguruskan kerajaan, ya, kekuasaan yang dimiliki. Dan kalau kerana harta benda, dia kata, maka ia bersama dengan Qarun. Kalau dengan harta benda macam Qarun, sibuk, ya, mengumpulkan harta benda. Dan kalau kerana ketuanya, maka ia bersama dengan Haman, ketuanya. Haman ni bawah Firaun kot, kan. Firaun tu ketua dia, jadi pembantu dia lah. Haman ni antara kurang pembantu dia. Okey. Baik, itu yang disebutkan dengan semayang yang ditafsirkan dalam hadis ini oleh Imam Nawawi, ya, oleh Mustafa Abdul Rahman ni lah, untuk Ustaz Mustafa Abdul Rahman ni, dia huraikannya begitu, dia fahamnya dia jalan ke arah untuk nak mendapat kesejahteraan dunia lah, kita kata macam tu, senang, kan. Untuk mendapat dunia ni rasa seronok hidupnya, kemudian akhirat apatah lagi lah, kan. Tak lari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat. Antaranya solat saja, ya, suruh kita solat, Allah suruh solat. Fadilat solat tu sangat besar, ya, sangat besar fadilat solat itu. Kita sembahyang berjemaah tadi pun banyak fadilat dia, ya. Ada berapa, 27 derajat, ya, dalam hadis mengatakan 25 ataupun 27 derajat.
dihuraikan oleh Ustaz Profesor Abdul Halim Muhammadi, ya, Abdul Halim Muhammadi dalam kitab Fathul Mu'in. Dia kata antara 27 derajat itu, satu daripadanya dia kata apabila kita datang ke surau, apabila kita nak datang ke surau nak berjamaah, jadi kedatangan kita tu ada 3 bahagian. Satu bahagian yang pertama, dia kata kita sampai ke surau, Bilal belum azan lagi. Bilal belum azan lagi. Maksudnya bila kita sampai ke surau, Bilal belum azan. Kemudian bila Bilal azan, kita dapat jawab azan tu dengan penuh. Begitu. Kan? Dia kata ada bahagian yang kedua, iaitu ada orang datang masa Bilal dah azan dah. Kan? Bilal dah azan dah, baru dia datang. Kan? Itu bahagian yang kedua. Ya, bahagian dua. Maknanya dia boleh, kadang-kadang dia boleh jawab sepenuhnya, ataupun kadang-kadang dia tak tertinggal lah. Mungkin dia dah separuh azan baru dia sampai, kita katakan begitu. Kan? Kemudian hak yang ketiga, bahagian ketiga, ya, dia kata hak yang datang lepas azan. Lepas azan, ya. Orang dah azan habis, dia baru sampai. Nak salam berjemaah juga. Dia nak sembahyang berjemaah. Kenapa? Kerana nak dapat pahala jemaah yang 27 itu. Satu bahagiannya, kata Ustaz Imam Abdul Halim Muhammadi ni, dia kata dalam kitab penuh itu, dia kata tu bahagiannya iaitu yang tadi itulah, itu bahagiannya, kan. Jadi kalau datang bahagian yang pertama tadi tu, dia akan dapat cahaya. Cahaya tu macam cahaya matahari, teranglah cahaya tu. Kalau datang hak yang bahagian kedua tadi tu, dia dapat cahaya juga, cahaya berjemaah lah, kan. Tapi cahaya macam cahaya bulan. Kalau dia datang hak bahagian yang ketiga, kan, dia dapat cahaya macam cahaya bintang. Jadi kita pilihlah cahaya mana kita nak. Kan, itu huraian dia berdasarkan kepada kepada fadilat, antara fadilat solat berjamaah. Itu belum solat lagi. Dalam solat ada lagi, kan. Belum solat lagi dah dapatlah fadilat dia. Ya, fadilat untuk solat berjamaah. Jadi kalau kita ni sebagai penunggu surau, sebelum azan lah, kan. Itu yang cantik lah, kan. Kita sampai. Okey. Sikit tambahan, ya, berkenaan dengan cahaya tadi, ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengatakan bahawa sembahyang adalah cahaya, sebaliknya sembahyang tiada cahaya. Jadi kalau tak sembahyang, tak ada lah, kan. Maka diterangkan pula bahawa sedekah, tentang sedekah. Sedekah ni hebat lah, kan. Iaitu zakat adalah keterangan atau alasan wujudnya iman bagi seseorang. Zakat adalah keterangan atau alasan wujudnya iman bagi seseorang. Kita keluar zakat itu akan memberi alasan kepada kita, memberi kita, mewujudkan kepada kita tentang iman kita. Mana kita golongan orang yang, ya, pada golongan orang yang beriman lah, maksudnya begitu. Teruji iman dan terbukti keterangan dan dalil adanya dengan zakat. Harta benda atau wang ringgit. Satu-satunya mata benda yang sangat-sangat dicintai oleh seseorang, kitalah manusia, kan. Sangat sukalah kepada harta benda ni, zinah ni, perhiasan dunia ni, ya. Dalam Al-Quran pun disebut bahawa perhiasan dunia ni kadang-kadang dia melalaikan kita, menipukan kita. Kalau tengok orang baca talqin, ya, ni dia kata tipu daya sahaja, tipu daya, ya. Dia kata benda tu sangat kita sayanglah, ya, benda harta benda kita, ya. Emas, perak, kan, ni harta benda lah, ya. Banyak lagi lah, ya, harta benda yang lain selain daripada itu, kata. Kemudian sekiranya seorang dapat mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas, ni dia nak keluarkan zakat dengan ikhlasnya, tanda imannya masih kuat. Nak keluarkan zakat dengan ikhlas, ya. Sedekah begitu jugalah, sedekah dengan ikhlas, tanda imannya kuat. Sebab ikhlas ni dia boleh diterima, boleh tak terima. Soal ikhlas ni diterima, kalau tak ikhlas tak terima. Kan, begitu. Macam dulu pengorbanan yang dibuat oleh Qabil dan Habil, kan. Ada yang diterima, Allah terima. Hak yang Qabil punya, yang Habil tak terima. Sebab apa? Sebab dia bagi dengan ikhlas.
Ikhlas tu maksudnya dia buat yang terbaik. Ihsan. Ya, akhbirni anil ihsan, dalam hadis yang lain katakan, hadis ini kita baca dulu, ya. Akhbirni anil ihsan. Ihsan tu juga disimpulkan dalam ikhlas juga maksudnya. Buat yang terbaiklah. Ahsanu amala, kan? Sebaik. Molek lah orang kata, cantik. Cerita kan? Orang Kelantan kan cantik, molek. Buat yang cantik. Kan? Orang tak boleh komplain mana-mana pun, memang cantik. Itulah yang diterima, maksudnya begitu. Kan? Jadi nak diterima kata-kata sedekah ni, zakat ni, ya, apa amalan kita lah mesti kena ikhlas, kan? Cantiklah amalan kita itu. Ya, kalau kita berkorban ni, nak dekat korban ni kan, nak cantikkan korban kita macam mana? Ya, jadi sebelum korban tu adalah kaedah-kaedahnya. Ya, tak boleh kita betul cukur dan sebagainya, itu ada kaedah yang ditentukan kepada kita, kan? Dan kita disebutkan bagaimana cara kita nak jadikan korban itu, antara seperti mana salah satu daripadanya kita pergi melihat korban itu sendiri. Baik, ya, itu tanda iman yang kuat. Sedekah, ya, ikhlas, ya. Kalau tidak, dia kata itulah alamat kekurangannya. Kurang lah maksudnya. Tapi dia tidak terasa. Mungkin kita tak terasa sangatlah sedekah, kan, ada sesuatu, ada sebab-sebab tertentu. Ya, mungkin kita sebab apa? Sebab bukan sebab kerana Allah, tapi sebab kerana yang lain. Mungkin sebab kerana malu ke, sebab kerana apa ke dan sebagainya. Dalam hadis yang lain pun sebut, kalau sebab tu kerana orang lain, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya engkau menyemutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lain, maka Allah terlilah. Allah kata bila mati besok di hari akhirat, tak payahlah minta dengan aku, minta dengan orang yang kau nak tu lah, kan, yang kau buat tadi tu. Kau buat kerana apa? Kerana dia, pergi minta dengan dia. Minta ganjaran daripada dia, jangan minta daripada aku. Kan, begitu. Allah perli dia, begitulah keadaannya. Jadi maksudnya itu di situ kena ikhlas lah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya itu ikhlas, kan. Apa yang dirasanya ialah kekurangan harta benda itu, walau RM1 yang dikeluarkan zakatnya saja. Jadi maksudnya dikira kalau dia sedekah ni rugi. Kan, dia fikir tentang rugi, aku sedekah ni rugi ni, kan. Kan, dia tak fikir tentang keuntungan yang dia dapat. Tapi ada satu ustaz saya dulu, dia kata, hang fikir tengok, dia kata. Dia cakap Kedah kan, hang fikir tengok. Orang sedekah, ada orang yang sedekah miskin ke? Dia kata. Ada orang sedekah miskin ke? Tak ada. Orang yang sedekah, dia lagi Tuhan bagi kat dia, dia kata. Dia cakap, kata kan, ustaz dia dulu mengajar kan, lagi dia sedekah, lagi Tuhan bagi kat dia, dia kata. Tu wala in syakartu la azidanakum, dia disebutkan dengan ayat itu, kan, kata. Engkau sedekah, dia kata, Tuhan tambah lagi. Jangan kau kedekut, kan, sedekah, dia kata. Bukan duitnya, apa sajalah, ilmu kamu ke apa dan sebagainya, kamu sedekah bagi, kan. Ada yang sedekah yang kamu bagi itu kadang-kadang bila kamu mati pun benda tu dapat pahala lagi. Dia kata dapat pahala lagi, dia kata bila kamu mati pun dapat pahala lagi. Apa dia? Sedekah lah, sedekah jariah. Kita mati pun dapat pahala lagi, dia kata, kan. Hidup, kalau kita nak mati tak boleh buat lagi, tak boleh amal lagi dah, boleh mati dah, kita apa. Kemudian apa lagi dia kata? Ilmu. Dia kata ilmu yang kita manfaatkan. Begitu juga kamu dah mati, selagi mana ilmu tu diguna pakai, maka kamu akan dapat pahala. Betul-betul terusan, dia kata. Kemudian yang akhir dia kata anak yang soleh, waladun yad'u salih. Anak yang baik lah, maksudnya yang sentiasa ingat jasa mak bapak dia, yang sentiasa nak buat baik kepada mak bapak dia, birrul walidain, kan itu. Itu sedekah tu, dia kata. Balik ingat sedekah. Tak ada. Belum ada dalam sejarah dunia orang sedekah ni dia papa, dia miskin. Kedana dengan sebab dia sedekah, tak ada. Lagi banyak dia sedekah, lagi banyak dia dapat, kan. Mungkin kita boleh bandingkan dengan harta. Mungkin kita boleh bandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain, dia kata. Hang jangan kedekut, dia kata. Cakap Kedah. Hang jangan kedekut, dia kata. Sedekah, dia kata. Apa ada pun bagi, dia kata. Lepas tu orang tanya, ustaz, bab tanam pokok, dia kata. Kan, tanam pokok. Kita tanam pokok ni untuk kita nak makan buah dia. Ini dah nak mati, tak payah tanam lah, ustaz, dia kata. Kan? Tak sempat kita nak makan. Tapi
Allah suruh, Nabi suruh tanam. Kamu tak makan tak apa, kan? Tapi orang lain boleh makan. Orang lain tu akan dapat kamu akan dapat pahala tanam itu. Bila orang lain dapat makan, maka kamu akan dapat bahagiannya. Bukan setakat tu saja. Kalau burung makan ke, kalau monyet makan ke, kan? Kamu dapat pahala juga. Dia kata. Tapi kena fikir itu. Kita kalau monyet datang kita marah, saya pun begitu juga. Monyet datang memang kita lastik lah, kan? Kita marah. Tapi kalau dia makan yang kita tanam itu, maksudnya kita dapat pahala. Itu saya pergi kuliah dekat Surah An-Nur, ada satu jemaah tanya saya, "Ustaz, monyet banyak dah kat sini Ustaz. Boleh tak kita tembak Ustaz?" Saya kata saya tak berani nak jawab boleh tak boleh ni. Kan? Tanya kat sini lah saya kata. Kalau kita ada ihsan sikit, kesian sikit. Kesian tak payahlah, kan? Macam kita tengok semut lah, duduk berjalan tu, kan? Tiba-tiba kita picit dia, kan? Begitulah kata, kan? Tapi bila kita tekan, tak fikir apa-apa, kan? Sebab apa? Tak ada kosong, kan? Tak ada apa, kan? Fikir apa. Tapi kalau fikir dia bernyamuk, kesian, biarlah. Dia bukan kacau kita, kan? Begitu juga, kan? Teringat saya dulu, kan? Masa kecil-kecil dulu, kita bila nak bunuh semut api tu, tuang minyak api, kan? Tuang minyak api tu bakar, kan? Rupanya tuan guru kata jangan, tak boleh tu, dalam kitab tua kata tak boleh, kan? Itu orang kata menyeksa, dia kata menyeksa, tak boleh. Yang boleh bakar ni Tuhan dia kata, makhluk tak boleh hukum bakar, dia kata, kan? Tapi hari ni kita tembak dengan apa? Dengan pistol api, kan? Terbakar orang, kan? Itu. Okey, saya dah melalut ni. Okey, ya. Itu cerita tentang balik semua kitab kita ni. Jadi ada orang yang nak sedekah tu dia sayang. Tak perlu sayang lah. Ada RM1 bagilah RM1, ada 50 sen bagilah, 10 sen bagilah 10 sen, tak ada, tak kisah. Sebab cerita orang sedekah ni, ikhlas ni, banyak kisah dia lah, kan? Di hari akhirat banyak dia dipersoalkan kepada dia. Ada satu kisah tu, ingat kisah ulama, kan? Seorang ulama, dia karang kitab banyak, kan? Karang kitab. Lepas tu satu hari lalat tu hinggap di ujung mata pena dia. Dia tak boleh nak karang, dia berhenti sekejap. Berhenti tu. Lepas tu ada kisah mengatakan bila dia mati, kan? Bincanglah, kamu masuk syurga sebab apa? Kata orang, kamu masuk syurga sebab kamu ni karang kitab banyak, kan? Rupanya bila bukan kerana karang kitab, kerana apa? Kerana dia ikhlaskan, ya, membenarkan lalat itu menghisapkan pena dia. Dalam kisah lah kita, kan. Baik, ya, banyak cerita-cerita kebaikan tentang sedekah ini, kan, banyak. Setelah itu ada masalah lagi tak? Okey. Setelah itu dia kata, diterangkan pula tentang sabar. As-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Kata Rasulullah SAW adalah dia artinya sinaran yang menyeluruh jalan yang akan ditempuh. Menyuruh jalan, maksudnya sinaran tu yang menyuruh jalan yang akan ditempuh. Bagaimanapun juga sulit jalan tu akan dapat dilalui dengan sabar. Ini cerita orang sabar, ya. Dia akan dapatlah kejayaan. Endingnya dia akan dapat kejayaan orang sabar ini, ya. Macam kita lah sabar dulu baca buku, sabar belajar dan sebagainya. Akhirnya kita dapatlah segulung ijazah, katakan. Begitulah sabar, kita katakan. Itu dalam dunia, kita nampak dalam dunia kita lah, berniaga sabar dengan ujian perniagaan macam-macam. Ujian perniagaan ni, kan, macam-macam. Kadang-kadang berniaga ni tak boleh. Lalai kita tentang semayang tadi dah. Lalai kita tentang ni. Saya pun terlibat juga dalam perniagaan ni, dulu tolong abang ipar saya Haji Samuri. Masa tu dia baru 3 kedai, kan. Saya jadi accountant dia, kira-kira wang pada dia. Masa tu saya mengajar lagi, kan. Jadi pergi kedai jadi cashier. Bila waktu Ma'arif tu, ramai orang datang masuk makan, kan. Masa tu dah ramai. Kita nak keluar sekejap nak pergi semayang pun tak boleh, kan. Nak tinggal duit nak bagi orang lain sebab dia cash money, berniaga ni, kan. Takut juga, kan. Tak boleh lagi. Lama-lama kena cari
orang lain ganti, ya kan? Cari orang yang boleh dipercayai, gantilah. Panggil adik dia sendiri, adik Aisamuri, iaitu abang ipar saya, Cikgu Salihan, duduk sebelah rumah saya sekarang ni, Allah yarham, dah meninggal lah. Dulu dia jadi pengajar kat Sekolah Menengah Hajari. Kau tolong bantu sekejap, dia kata. Tak talib seorang ni tak cukup tangan, dia kata, waktu maghrib boleh gila-gila semayang, kan? Dia pun begitu juga lah, pergi bantu. Gila lah kita ni dengan dia. Sayang. Bisnes baru 3 kedai tu kan, bisnes tu. Gila ganti. Lama dia surrender. Dia kata sorry lah, dia panggil Kak Haji Samuri Alung. Ya, sorry lah Alung, aku tak boleh lah. Cikgu Salihan, Allah yarham, aku tak boleh lah, dia kata. Kenapa? Sampai tak boleh nak pergi semayang ni apa punya buat ni, dia kata menjaga apa macam ni kan. Time tu dia pukul kepala orang tu kan, dia kata kan. Ni sampai tak boleh semayang ni apa cerita ni, dia kata kan. Aku berhenti lah, aku tak nak dia, carilah orang lain, kata dia. Adik dia sendiri tu kan. Saya masih boleh bertahan lagi lah kan, masih bertahan lagi kan. Tapi bila dah tukar masuk jabatan, pergi ke pejabat, tak boleh lagi dah. Sebab kita balik petang nak tolong malam, letih, tak boleh dah kan. Itu cabaran berniaga ni bukan senang ya. Kadang-kadang buat Haji Samuri, saya ingat Haji Samuri dia buat kuah sate tu kadang-kadang sampai pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, tidur 2 jam 3 jam je. Bila saya jumpa dengan orang, oh Haji Samuri baguslah berniaga dia, untung. Dia sebut Allah yarham kan, untung bagus. Saya kata engkau orang tahu dia berniaga untung bagus je, tapi engkau tak tahu bagaimana dia buat kerja kan. Dia buat kerja tak tidur malam kan, tak tidur malam, tidur 2 jam 3 jam saja kan. Saya pun terlibat, saya tahu, baru saya tahu kan. Kadang-kadang pergi tutup kedai pukul 12, begitu gini sampai pukul 1. Sampai pukul 1 pekerja-pekerja minta, Ustaz lapar lah kan. Dia cucuk sate tu, berniaga sate, kau makanlah sate tu, tak lapar nak kena tom yam, dia kata. Pergi kena tom yam tu, bawa dia, teman-teman dia makan dah sampai pukul 3. Sampai pukul rumah kita pukul 4, pukul tidur, pukul 9 nak bangun pagi lah kan. Oh tak boleh kata jadi kan. Orang berniaga tu cabaran dia sangat hebat. Mungkin orang kata buka kedai dia tu lagi senang, buka kedai pukul pagi, tutup pukul 12 kan. Dia tutup pukul 12 tapi dia buat kerja, lepas tutup dia buat kerja tu sampai ke malam, tu nak buka pagi besok kan. Begitu keadaannya, cabaran banyak orang berniaga ni kan. Maknanya begitulah keadaannya. Dia sinar di sini, sabar ni sabar. Walaupun bagaimana bersabar, adalah kejayaannya tu. Orang berniaga kalau hadapi situ ni, dia akan ada kejayaan dia. Bagi berniaga lah. Bagi orang-orang yang lain, misalnya kita ni beriman, kita istiqamah kita ke masjid, istiqamah kita dengan sahabat kita, dengan kuliah-kuliah kita dengan istiqamah, insya-Allah kita akan dapatlah bahagiannya ya, bahagiannya untuk kita mencapai kan, begitu insya-Allah kan. Ini dia kata sabar ya, dalam segala urusan kan. Sebagai dia kata jalan itu akan dapat dilalui dengan sabar. Nak sampai kepada redha. Redha kan. Redha tu lagi hebat lah kan. Cerita seronok kita ni kan, tapi nak sampai tahap makan tu sukar kan. Cerita seronok macam kita ni orang dah lah kita kan. Oh ni orang sabar dah lah kita kan. Orang yang dah tak, bukan begitu. Jalan-jalan yang betul ya, jalan yang akan ditempuh tu maksudnya orang yang sabar ni kalau berdasarkan dia sabar mengikut syariat lah. Kadang nak mengikut syariat pun susah juga kan. Ada halangan macam-macam. Benda yang baik ni nak mengikut perkara-perkara yang Allah perintah ni susah kadang-kadang kan. Syariat ni susah kan. Dia sabar keadaan itu, dia kata kalau kamu itu dia jalan-jalan ke arah sirat, jalan-jalan yang mustaqim, jalan-jalan yang betul ya, ke arah itu ya. Sabar artinya tahan menempuh suatu yang sukar, diuraikan. Sabar yang terpuji adalah sabar atas mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang dituntut ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang ditegah. Yang ditegah ni kadang-kadang tak boleh. Yang tu yang kita nak buat sangat. Yang tegah tu yang kita nak buat sangat. Kalau orang Kedah kata, tu hang nak buat sangat tu. Hak orang yang larang tu nak buat sangat. Macam anak kita lah kan. Suruh tak nak buat. Hak yang kita larang tu dia buat. Jangan panjat. Itu kan dia nak panjat. Kan? Begitulah kata dia kan. Kan. Dia kata sabar ya.
kerana mengerjakan taat, meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. Ini keutamaan sabar itu kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dalam bab-bab apa orang kata tahayul ni, ya, susah juga kita nak keluar daripada situasi itu, ya. Kalau dengar penceramah Haji Samsuri, ya, yang Penang tu, Samsuri tu, baca kitab agama ni pakai serban lilit bukannya besar, dia kata, kalau orang Kedah lah, orang sebelah utara ni, kata dia, bab-bab khurafat ini, dia kata baca kitab daripada kulit sampai ke kulit, nak lekang kulit tu pun tak boleh juga, hilang, dia kata, masih aman juga. Macam itu kan. Sakit jumpa bomoh Syam, dia kata, mana boleh jumpa bomoh Syam, sakit, pergilah jumpa apa, Darussyifa ke apa kan, Ruqyah ke apa ke, tak ada jumpa bomoh Syam, minta bomoh Syam, dia kata, sakit. Itu dia kata kan. Sukar nak orang kata nak mengikuti jalan-jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat itu. Ya, macam kita nak menguruskan negara, nak menguruskan rumah tangga, serupalah nak mengikut biah-biah yang dikehendaki oleh agama tu. Sukar. Susah kan. Hari ini dengan internetnya, dengan apa, susah nak cerita kan. Kadang-kadang kita pun terfitnah sama, terlibat sama kan. Sukar. Jadi maksudnya di sini kena sabar banyak, pegang yang hak, iaitu pegang tentang perkara-perkara yang sepatutnya, ya, kita lakukan. Itu sabar yang sangat tinggi nilainya lah, ya. Sabar atas segala apatah lagi sabar atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan, seperti yang terangkan dalam hadis Nabi. Jadi takdir, tak boleh lah, dia kata, ni takdir ni kan. Sakit, kadang-kadang tak boleh terima hakikat sakit. Tengah sihat-sihat tiba-tiba stroke kan, tak boleh jalan, tangan lemah, kan, tak boleh terima hakikat tu, down terus kan, kata kan, begitu. Kalau tak ada yang ini, kita rasa macam tu lah, kita rasa down. Tapi kalau ada ini, ini takdir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi lega sikitlah, kan, rasa lega sikitlah, kan, rasa lega sikitlah. Kalau tidak, protesnya banyak, kan, banyak protesnya, kenapa aku begini, kenapa dia tak kena, kenapa aku kena, kenapa begini, susah kan. Tapi sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala itu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhir sikit dalam perbincangan ini tentang sabar ini dengan hadis Nabi itu, inna sabru 'alal maksiati yuktabu bihi lil 'abdi salasumi'ati darjah wa inna sabra 'ala ta'ati yaktubu bihi sittimi'ata darajah wa inna sabra 'ala ma'asi yaktubu bihi tis'umi'ata darajah. Sesungguhnya, itu hadis Nabi, ya, sesungguhnya dia kata sabar itu, sabar atas maksiat dituliskan kerananya kepada seseorang hamba sebanyak 300 darjat. Sabar kita menghadapi tak buat lakukan maksiat, ditulis 300 darjah, ya, kita dapat 300 darjah kan. Dan sesungguhnya sabar atas satu ketaatan dituliskan kerananya 600 darjah. 600 ganda. Kalau kita taat, macam kita taat solat kan, dapat 600. Taat tak solat, kita dapat 300. Jadi di situ dapat dua tu. Satu taat tak solat kan, dah dapat 300. Satu taat yang solat dapat 600, dah 900 kan. Kaya ni. cerita kaya lah kan. Kaya kan. Kaya. Dan sesungguhnya sabar menahan diri dari segala maksiat, bukan. Dan sesungguhnya sabar menahan diri dari segala maksiat dituliskan kepadanya sebanyak, menahan diri dari segala maksiat dituliskan kepadanya 900 darjah. Sabar tidak melakukan maksiat. Datang seorang perempuan
Goda kita lah kan, macam Nabi Yusuf kan, kan, goda. Ana akhufullah, aku takut dengan Allah. Itu ada kat sana berapa? 900 derajat. Apalah kan, tak banyak 1 juta aja kan? Contohnya kan, 1 juta aja tak banyak kan, 1 juta aja kan. Okey, kita tolak kan, itu 900 derajat. Oi kan, kita nampak yang 1 juta ke yang 900 ni? 900 tak nampak lagi kan. Allah tak tunjuk lagi kepada kita kan. Tapi kalau kita huraikan tindakan akal kita tu yang tak terima tu, itu dah satu sangat baik tu. Ambil lah 1 juta aja, bukan banyak kan, 1 juta ya, tak apa lah ya, 1 juta kan. Tapi kita mengambil tindakan tak mau kan, tak mau. Jadi tindakan itu tu kita dah satu kejayaan yang paling hebat daripada kita dibandingkan dengan nilai 1 juta tadi tu. Hak yang 900 juta, yang 900 itu Allah yang berikan. Tapi kalau kita terjemahkan dalam 900 itu, kalau nak kira nikmat Allah bagi kepada kita, lebih daripada 900 kan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuksuha. Kalau mau nak kira nikmat Allah kepada kamu tak boleh kira. Bukan 900, bukan 1000, bukan 1 juta kan. Bukan begitu, tak boleh nak kira banyaknya. Okey, jadi saya berhenti setakat itu, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat kita renung bersama-sama, dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita sambung lagi perbincangan ini dalam kitab ini pada masa yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lemah itu kelemahan daripada diri saya. Minta ampun, minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.